hati Allah di bawah naungan sayap-sayap malaikat di dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini insya-Allah. Dengan ini saya menjemput Al-Fadilah Dr. Nur Zulaili binti Muhammad Ghazali untuk meneruskan majlis kita pada petang ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Pengurusi Majlis, Saudari Moderator Anak Anda Filzah Tajuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya boleh didengar dengan jelas? Dengar suara saya dengan baik-baik. Pertama dan selamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia kesempatan untuk kita sama-sama pada slot susah hisab pada hari ini. Mula insya-Allah, alhamdulillah wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan meneruskan slot hadis bagi program Jilsah Nisa Anjuran Pusat Islam USIM dengan kerjasama Sekretariat USIM, Sekretariat yang ada di Pusat Islam USIM. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan dengan satu hadis yang berkaitan dengan kebergantungan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, minta Saudari Filzah untuk sharekan slide yang saya berikan kepada pihak Ustia sebentar tadi. Okay. Okay, insyaAllah kita akan sama-sama meneroka satu hadis yang berkaitan dengan tuntutan supaya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, next slide. Next. Okay, ini adalah hadis yang yang saya petik untuk perkongsian kita pada petang ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih an taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Bazzar dengan sanad yang sahih. So hadis ini dalamnya adalah kandungan daripada apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya baginda Sayyidatina Fatimah. Okay, kita tengok apakah makna hadis ini. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Fatimah, tidak ada sesuatu yang menghalangimu untuk mendengarkan nasihatku. Bacalah ketika pagi dan petang hari. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Tuhan yang Maha Hidup serta Maha Berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusan dan keadaanku. Dan janganlah engkau biarkan aku walaupun sebentar tanpa pertolongan daripadamu. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Hakim dan Ibnu Bazzar dengan sanad yang sahih. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton dan pendengar bagi slot Jilsah Nisa pada petang ini, jika kita lihat kepada hadis yang dibacakan sebentar tadi dan juga makna bagi hadis yang dibacakan sebentar tadi, kita dapati bahawa di sana ada satu ajaran yang sangat-sangat perlu kita beri perhatian, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam secara direct mengajar kepada anaknya baginda Sayyidatina Fatimah satu doa yang sangat dituntut kita amalkan dalam kehidupan seharian pada waktu pagi dan pada waktu petang. Apakah dia lafaz doa ini? Secara khusus diajar dalam
apa yang diajarkan kepada Sayyidatina Fatimah, baginda menyebut doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini adalah wording doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Dan saya sarankan saya dan kita semua hafal doa ini dan jadikan ia sebagai amalan seharian kita. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhan yang Maha Hidup serta Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusan atau keadaanku dan janganlah Engkau biarkan aku walau sebentar tanpa pertolongan daripada-Mu. Hadis ini melambangkan betapa kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur seluruh kehidupan kita, dalam mengatur seluruh tindak tanduk kita, dalam mengatur seluruh keadaan kita. Betapa sebenarnya tanpa rahmat Allah itu kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa dengan doa ini dengan penuh hati, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan tinggalkan kita walau sebentar. Jangan biarkan kita menguruskan diri kita tanpa Allah membantu untuk diuruskan urusan seharian kita. Begitulah apa yang boleh kita faham daripada hadis, daripada wording doa yang diajar dalam hadis ini. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya. Baik, daripada apa yang kita baca, hadis yang dibacakan sebentar tadi berserta dengan terjemahannya, kita dapati di sana ada satu perkara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat perlu kita beri penekanan. Apakah dia perkara tersebut? Doa. Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Sayyidatina Fatimah supaya membaca satu rangkap doa pada pagi dan petang. Bermakna apakah dia yang boleh kita faham daripada apa yang diajarkan oleh Nabi ini? Ketuntutan untuk kita berdoa pada pagi hari dan petang hari. Maksudnya sepanjang hari itu kita perlu ada masa-masa yang dikhususkan untuk berdoa. Dan doa yang diajar oleh baginda dalam hadis yang kita baca tadi adalah doa secara spesifiknya doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan tidak dapat dinafikan di sana sangat banyak doa-doa lain, zikir-zikir lain diajar oleh baginda. Tapi petang ni kita petik doa ini sebagai salah satu daripada doa yang boleh kita jadikan amalan yang kita lazimi dalam doa-doa seharian kita. Okay, kita lihat di sini tuntutan berdoa pagi dan petang. Kita tengok surah Al-Baqarah ayat 186. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Jadi di sini kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya Maha mendengar. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan mendengar doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i. Allah itu menyahut, memperkenankan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas membuktikan di sini bahawa doa itu adalah satu tuntutan yang tidak boleh kita pinggirkan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita lihat lagi bagaimana satu ayat Al-Quran dalam juga memberitahu kita bahawa seseorang hamba Allah itu mesti berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian kita tengok di sini Allah kata apa? Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan doa, yakni permohonan kamu.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Maksudnya bagaimana doa ini sangat berperanan dalam memberi kejayaan di dunia maupun di akhirat kelak. Hingga kan kita diajar untuk berdoa dalam banyak keadaan, dalam banyak kita kata dalam banyak keadaan kita perlu berdoa moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab neraka, masukkan kita ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Tak nak masuk syurga pun berdoa, nak minta Allah jauhkan daripada neraka pun kita berdoa. Sentiasa berdoa dalam mendapatkan kebaikan dan sentiasa berdoa untuk mohon kepada Allah jauhkan daripada diri kita semua malapetaka, bahaya dan perkara-perkara yang memudaratkan. So banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan kepentingan berdoa kepada diri kita ataupun tuntutan berdoa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang makhluk Allah di atas muka bumi ini sebagai manusia, kita tidak lari daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lain tapi kita petik dua ni lah di antara ayat yang secara langsung terkait dengan tuntutan kita berdoa, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar kepada setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya, dan Allah Subhanahu Wa Taala pastinya memperkenankan doa itu bila tiba masa yang tepat. Mungkin tak dapat hari ini apa yang kita doakan, mungkin dapat di akhirat kelak, mungkin dapat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, next. Okay, kita masih lagi menceritakan tentang doa. Kalau kita lihat tadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar anak dia baginda Sayyidatina Fatimah doa. Jadi apakah pentingnya doa ni dalam kehidupan kita? Doa ini perkara pertama yang boleh kita jadikan perkara pertama yang kita perlu faham adalah doa ini adalah nak sebagai lambang simbolik kepada ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melambangkan kita ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan Allah limpahkan kepada kita rahmat-Nya, nakkan Allah limpahkan kepada kita berkat-Nya. Bagaimana Allah boleh limpahkan kepada kita rahmat-Nya? Bagaimana Allah boleh limpahkan kepada kita berkat-Nya? Bagaimana kita boleh beroleh kejayaan di dunia dan akhirat? Jawapannya adalah melalui doa dan juga mengamal selain daripada melakukan amalan soleh, melakukan ketaatan, juga di sana ada peranan doa, berdoa. Dalam kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita banyak sangat doa. Al-Ma'surat dalamnya penuh dengan himpunan doa-doa. Maksudnya kita ni memang tidak dapat terlepas daripada terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu sebagai lambang apa? Sebagai lambang bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam surah Al-Mu'min, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku dan saya akan kuperkenankan bagimu. Di sini kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan perkenankan bagimu. Dan yang kedua kita lihat peranan doa juga adalah sebagai apa? Sebagai melambangkan kekerdilan seseorang hamba dengan menjauhi sifat sombong. Kita manusia ini kerdil, tak ada apa pun milik kita, segalanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak ada apa-apa dalam diri kita yang nak kita banggakan, kerana itu semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekerdilan inilah yang membuatkan kita rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat perlu dalam hidup kita. Dan seseorang itu seandainya dia tidak berdoa, melambangkan dia itu adalah seorang makhluk Allah, manusia yang sombong. Kita lihat bagaimana dalam surah Al-Mu'minun juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mu'minun, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Disebut di sini bahawa mereka yang tidak
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tergolong dalam golongan orang yang sombong. Surah Al-Mu'minun ini bermaksud dan Rabbmu, yakni Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dina. Maksudnya seseorang yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak memohon kepada Allah, yang tidak meminta kepada Allah, dia sebenarnya sombong. Sangkaan dia boleh mengatur hidupnya sendiri. Tapi sebenarnya sangkaan itu sangat meleset, tidak tepat dan tidak benar sama sekali. Seterusnya kita tengok lagi peranan doa juga adalah sebagai menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tengok di sana apabila mereka yang tidak berdoa, maka dia melambangkan sifat kesombongannya kerana tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ akan membawa kepada apa? Membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini bahawa sebenarnya doa itu bukan sahaja sebagai lambang kekerdilan kita sebagai manusia, lambang ketaatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebenarnya doa itulah sebagai jalan untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai perisai untuk kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah tidak murkai kita, supaya Allah terus menyayangi kita. Apakah dia jalannya, apakah caranya? Adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang, sentiasa mencampakkan rahmat, berkat, ketenangan, kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kita lihat lagi, doa ni sebenarnya adalah medan untuk mengadu kesedihan dan kezaliman. Kalau kita tengok tadi apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, doa tu bunyinya wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, elokkanlah segala urusanku, segala keadaanku, segala-galanya dalam hidupku. Membuktikan kalau apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni, kita kaitkan dia dengan doa. Kita ekspreskan perasaan kita tu dengan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Ia adalah medan untuk kita mengadu kesedihan dan kezaliman. Bila ada sesuatu yang menimpa kesedihan, yang menimpa diri seseorang, ujian yang menimpa diri seseorang, apabila seseorang itu dizalimi, apa perkara pertama yang perlu dibuat dalam hidup ini adalah berdoa, mengadu nasib kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk supaya Allah keluarkan kita daripada kesusahan ini, supaya Allah keluarkan kita daripada kemelut kehidupan ini, supaya Allah gantikan yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik atau seumpamanya. Jadi doa, sekali lagi doa, aslih li sya'ni kullah. Kita tak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita ni bagaimana, tapi kita doa dengan Allah, ya Allah, kau elokkanlah segala-galanya dalam urusan kehidupanku. Andai yang diberi itu adalah sesuatu yang berat, maka kau elokkanlah perasaanku dalam menerima perkara ujian yang berat itu. Andai kata apa yang dikurniakan itu adalah sesuatu yang menggembirakan, maka kau kurniakanlah kepada aku perasaan syukur, jauh daripada takabur, jauh daripada perasaan bangga diri, jauh sekali untuk merasakan itu adalah usaha sendiri. Biar meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di dalam segala-galanya, adalah sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razzaq yang memberi rezeki tersebut. Okey, dan seterusnya kita lihat kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menuntut supaya kita semua berdoa dan mengajar Sayyidatina Fatimah serta doa. Bukan doa ni saja, sebenarnya ada doa-doa yang lain lagi. Tapi kenapa diajar berdoa itu? Kerana dengan berdoa itu kita akan mendapat hati yang lapang, yang terhindar daripada kegelisahan. Kita akan dapat hati yang lapang apabila kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di waktu mana? Di waktu yang di saat orang lain semua sedang nyenyak tidur, 2/3 malam, di hujung-hujung hampir-hampir waktu subuh bangun awal kita berdoa. Apa yang kita akan dapat rasa? Kita akan nikmati, kita akan rasa nikmat hati yang lapang. Lapang sahaja, urusan seharian itu kita rasa lapang, tak adalah kalut-malut, tak walaupun dalam kita rasa banyak perkara yang kita nak perlu selesaikan pada siang hari, tapi smooth je perkara tersebut, elok je Allah aturkan. Mungkin berkat doa kita di
di malam hari tersebut, di waktu tahajud kita berdoa. Jadi di sana adanya kesenangan, kemudahan hasil daripada berdoa tadi. Dan yang terakhir, kita boleh kaitkan berdoa ini sebagai tanda tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan dalam hadis tadilah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan aku walau sekelip mataku. Walau sekelip mata pun, Ya Allah, janganlah Kau tinggalkan aku supaya aku ni menguruskan hal-hal kehidupan ini dengan diriku sendiri. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan aku, Ya Allah, tanpa pertolongan-Mu. Membuktikan kebergantungan kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada tolak bandingnya. Mengekspreskan kekerdilan kita. Kita tidak tahu walau sesaat pun apa yang akan berlaku dalam hidup kita selepas ni. Sesaat selepas ni kita tak tahu apa akan berlaku. Apatah lagi esok, lusa, di mana kita akan mati, di mana kita akan dikebumikan langsung, kita tidak tahu. Tapi apa yang boleh kita buat? Doa supaya Allah kurniakan kepada kita yang baik-baik dalam kehidupan kita, yang baik-baik dalam urusan keadaan kita. Wa aslih li sya'ni kullah. Elokkanlah urusanku, keadaanku dalam segala-gala aspek. Itu yang kita boleh doakan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Ini adalah tawakal kita. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi dan tidak ada tolak bandingnya. Sekaligus yang melambangkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita nak sangat kita yakin bahawa Allah janji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan sediakan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Dan takwa dan doa itu adalah di antara perkara yang perlu jalan seiring lah. Kita ingat disebut bahawa mereka yang tidak berdoa adalah mereka yang sombong. Dan agak kita kata hampir mustahil mereka yang bertakwa meninggalkan doa, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kesimpulannya, doa ini sangat penting dalam hidup kita. Termasuklah apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara spesifik. Wording doa itu adalah melambangkan semua yang kita sebut peranan doa ni. Boleh dibuat kesimpulan wording yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dalam doa yang diajar kepada Sayyidatina Fatimah merangkumi dalamnya peranan doa ni lah. Di sana melambangkan ketaatan kita, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kurniakan kepada kita rahmat, pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengelokkan urusan kehidupan kita, mengelokkan keadaan kita. Dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jangan tinggalkan diri kita ni tanpa Allah pandang dan lihat kita. So semua yang peranan doa ini terkandung dalam wording doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz matan hadis tadi. Baik, seterusnya. Okey, ini sedikitlah ya saya kaitkan. Kalau kita tengok hadis tadi bermula dengan perkataan ya hayyu ya qayyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa ini bermula dengan perkataan ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. So ini adalah antara adab cara berdoa, iaitu berdoa dengan nama-nama Allah yang baik atau sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa dengan nama Allah, dengan sifat Allah yang mulia. Ya hayyu ya qayyum, ya Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Kita zahirkan kegahan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Maksudnya hanya Allah memiliki asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Okay, next.
Okey, ayat ini secara jelas dia memerintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kepadanya dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana doa yang menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya mudah dan lebih dekat dikabulkan. Di antaranya lah, di antara cara. So apabila kita bercakap, kita menyebut nama orang tu. Kalau kita meminta apapun dengan manusia pun kita sebut, wahai Tuan, sekian-sekian, bagilah, saya minta bantuan. Dia akan mudah untuk diberi bantuan berbanding kalau kita membuat satu bentuk pertolongan dalam umum begitu, lebih kurang kita kata. Tapi ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di sini bahawa ia lebih mudah untuk dikabulkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa sahaja yang menjaganya, yakni menghafalnya, nescaya ia akan masuk syurga, dan dia adalah witir, yakni ganjil mencintai yang witir. Dan Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun yaqulu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa masalah, baginda berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Di sini kita lihat dalam satu versi hadis yang lain pun diajar baginda apabila ada masalah, ada tekanan dalam hidup, baginda akan sebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Jadi di sini kita lihat ya hayyu ya qayyum itu di antara adab berdoanya lah kita menyebut nama Allah, sifat Allah di awal-awal doa kita itu. Baik, seterusnya. Okey, berdoa dipermudahkan segala urusan. Ini adalah matan hadis tadi, apa yang diajar, doa yang diajar dalam doa yang ada dalam matan hadis tadi. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri. So ini kita dah ekspreskan betapa kebergantungan kita, betapa jitunya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut sifat Allah yang maha hidup, sifat Allah yang maha berdiri sendiri, sifat Allah yang maha agung, sifat Allah yang maha mendengar, sifat Allah yang maha penyayang, sifat Allah yang maha pemurah. Jadi kita ekspreskan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha agung ini. Birahmatika astaghith. Sekali lagi kita ekspreskan kekerdilan diri kita bila kita menyebut ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Maksudnya kita tahu kalau Allah tidak merahmati kita, nescaya kita tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita boleh dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau hidup bergelumang dengan dosa? Bagaimana kita boleh dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau di sana tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya mereka yang mengungkapkan doa ini dalam dirinya adalah ada dalam dirinya iman yang tinggi. Ada dalam dirinya kesedaran sebagai seorang makhluk Allah yang sangat kerdil. Ada dalam dirinya kesedaran tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Ada dalam dirinya perasaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Birahmatika itu sangat luas maksudnya. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa dalam macam-macam bentuk, dalam macam-macam aspek, dalam macam-macam kita kata keadaan. Rahmat Allah dalam memberi rezeki, rahmat Allah dalam memudahkan urusan kita, rahmat Allah dalam memberi kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita mohon dengan rahmat Allah yang banyak itu, kita mohon moga Allah berikan kepada kita pertolongan. Jelas membuktikan di sini bahawa ungkapan doa ini melambangkan kekerdilan diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Rahmat Allah yang mana satu? Hanya kita mohon pertolongan, tapi hak Allah lah nak memberi kepada kita, memberi kepada kita apa yang kita mohon bantuan itu, apa yang kita mintakan pertolongan itu dengan rahmatnya. Rahmat Allah itulah yang membuatkan kita selamat daripada neraka. Rahmat Allah lah dengan kita selamat daripada contohnya ada perkara yang berbahaya tapi kita selamat daripada perkara berbahaya tersebut. Dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kita kata dengan pertolongan Allah. Jadi kita mohon dengan Allah pertolongan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Sabar. Sabar. Kita ni banyak buat dosa pun
Kadang-kadang leka, tak terus minta ampun, tak terus bertaubat, tangguh-tangguh untuk mohon taubat, tapi Allah tetap sayang kat kita. Allah tetap bagi kita nikmat hidup. Allah tetap bagi rezeki. Walaupun kadang-kadang lekanya kita tak bersyukur. Walayazubillah la sama Allah. Jadi Allah Maha Penyayang, dengan sifat Allah yang Maha Penyayang, dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, kita mohon dengan Allah semoga Allah turunkan kepada kita pertolongan, bantuan, taufik dan hidayahnya. Dan seterusnya lepas hadis ini secara spesifik memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar Sayyidatina Fatimah menyebut lepas hadis ini, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah untukku urusanku semuanya. Kita tak nak satu-satu je, kita nak kalau boleh elok ni. Elok dalam segala-galanya. Kalau kita jadi pelajar, elok urusan sebagai pelajar, elok urusan sebagai ibu, elok urusan sebagai anak, dan yang paling penting, elok urusan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, sebagai makhluk Allah di atas muka bumi ini, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kita perlu elok segala bentuk apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Kalau bercakap, kita mohon kepada Allah supaya elokkan percakapan yang keluar dari mulut kita. Kalau perbuatan kita, kita mohon kepada Allah supaya kita mengambil tindakan yang tepat. Kita bila disebut aslih li sya'ni kullah, segala-galanya, kullahu itu adalah semuanya. Maksudnya bukan kita minta juz'i, sikit-sikit, tak. Kita nak kesempurnaan itu dalam konsep, dalam bentuk seluruhnya, bukan sikit-sikit. Jadi tengok bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Kita perlu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang bagaimana, dalam keadaan yang apa kita kata, dalam keadaan yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mohon Allah elokkan kehidupan kita, urusan kita, keadaan kita secara keseluruhannya. Baginda membuktikan bahawa sebenarnya permintaan kita ini, apa yang kita doakan ini, moga-moga Allah makbulkan dan akan dapatlah kita kebahagiaan itu. Bukan sahaja kebahagiaan yang kita kata yang kita bersifat bersifat juz'i, tapi kebahagiaan itu bersifat keseluruhannya. Bahagia dunia, bahagia akhirat, hidup bujang pun bahagia, hidup kahwin pun bahagia, macam tu. Jadi diajar begini. Kemudian yang terakhir ini, lafaz yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam matan hadis ini, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Maksudnya jangan Allah alih pandangan daripada kita. Jangan kita mohon supaya Allah terus pandang kepada kita. Kita mohon supaya Allah terus bagi kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita mohon kepada Allah supaya terus memberi kita inayah. Kita mohon kepada Allah supaya berikan kita kefahaman dalam agama. Kita mohon kepada Allah supaya kurniakan kepada kita akal yang boleh membezakan yang hak dan batil. Kita mohon kepada Allah supaya memberikan kepada kita akal supaya apa yang kita fikir ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon janganlah sekali-kali Allah alih pandangan daripada kita. Jangan sekali-kali kita mohon dengan Allah, Allah tak pandang kita, Allah tidak beri bantuan kepada kita. Di sini juga kita sangat takut kalau Allah kurniakan kepada kita rezeki, kejayaan dan apa-apa yang bentuk kita kata kebahagiaan, tapi beri dalam keadaan istidraj, beri dalam keadaan Allah murka, wala'iyazubillah. Jadi kita mohon kepada Allah biar apa yang Allah rezekikan kepada kita, biar seluruh apa yang Allah kurniakan kepada kita itu merupakan pemberian dalam keadaan Allah redha kepada kita. Baik, ini adalah satu doa yang saya kira kita tidak boleh pandang ringan, ambil mudah, tapi kita perlu pandang bahawa doa ini adalah satu doa yang perlu kita amalkan, hafal, amal, jadikan ia sebagai amalan harian pagi dan petang. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Tak susah sangat pun untuk kita hafal, tapi dia punya impak kepada doa ini sangat kita dambakan sebagai seorang hamba, sangat kita dambakan doa seperti ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa ini, dan ini melambangkan kekerdilan kita sebagai hamba Allah, yang mana kita sangat mengharapkan Allah dalam hidup kita, dalam kita melayari kehidupan seharian. Baik, next.
Okey, kita dah pun sampai kepada kesimpulan. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan, suka saya ingatkan semua bahawa doa yang ataupun hadis yang kita bacakan pada hari ini adalah ataupun hadis yang kita kongsikan pada hari ini adalah satu hadis yang terkait dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada puteri baginda Sayyidatina Fatimah, dan doa ini baginda sallallahu alaihi wasallam minta Sayyidatina Fatimah amalkan pada pagi dan petang. Dan inilah yang boleh kita ambilkan pengajaran daripada hadis ini. Hafal doa ini dan jadikan dia amalan seharian kita pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat aini. Sebagai kesimpulannya, doa ini perlu dijadikan amalan seharian. Ia menggambarkan kekerdilan kita sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada hanyalah kebergantungan dan pengharapan yang amat tinggi kepada Allah sebagai pencipta. Amalkan doa ini dan hayatilah maksudnya. Nescaya akan datang rasa sakinah dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan juga saya ingatkan bahawa di sana sangat banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita perlu gali dan gali dan gali. Apa yang dibawa pada petang ini adalah salah satu daripada apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan di sana banyak lagi doa-doa lain yang perlu kita gali dan kita jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillahu khair diucapkan kepada Dr. Nur Zulaili di atas penyampaian sebentar tadi. Moga-moga semua yang hadir pada hari ini mendapat manfaat dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi MyTram dan e-Tulabiah yang disediakan di ruangan komen. Dan terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadilah Doktor dan semua yang hadir pada petang ini. InsyaAllah jangan lupa untuk mengikuti siri yang seterusnya pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, iaitu hari Rabu jam 3 petang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.